Majlis mempersilakan pembentang yang seterusnya, iaitu Puan Kamisah binti Baba dari SMK Sultan Mansur Shah Pulau Sebang. Tajuk kajian beliau itu menangani masalah pelajar 1A2 yang tidak berminat meminjam buku di perpustakaan dengan program Pica Hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Rosli selaku fasilitator saya, guru-guru ataupun para intelektual. Saya suka guna perkataan yang bombastik, para intelektual, kerana saya tahu guru-guru banyak membaca. Okey, jadi kajian tindakan saya hari ini iaitu yang telah saya buat itu menangani masalah pelajar tingkatan 1A2 yang tidak berminat meminjam buku di perpustakaan dengan menggunakan program Pica Hadiah. Pica Hadiah ni maksudnya lah pinjam. Lepas tu ca tu ialah catat. Bila dipinjam buku di perpustakaan, dia catat, maka dia akan dapat hadiah. Jadi saya jadikan program kajian tindakan saya ini sebagai Pica Hadiah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kelas yang saya ambil ini saya tak pernah ajar. Tetapi saya ambil sebagai bahan kajian saya kerana saya ambil analisa nilam. Bila saya ambil analisa nilam, saya dapati kelas ini adalah kelas nombor 2. Sebab dia 1A2, maksudnya kelas nombor 2, tapi analisa nilamnya memang teruk. Lepas ni kita akan tengok. Baik, kalau kita tengok untuk menarik minat pelajar memang terlalu banyak. Tetapi nak dengan tak nak je pelajar tu. Contohnya di perpustakaan. Situasi perpustakaan tu kalau tuan-tuan dan perempuan yang menjadi guru GPM pasti nak sesuatu yang menarik di perpustakaan. Pertama sekali ialah keceriaan. Ini yang saya buat. Boleh saya katakan tiap-tiap tahun saya akan tukar situasi perpustakaan saya. Sekejap meja kat situ, sekejap meja kat sini. Okey ya? Baik, kalau kita tengok inilah di antara situasi perpustakaan saya. Saya buat proses pengajaran dan pembelajaran, permainan, persatuan, saya semua buat di perpustakaan. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Baik, refleksi permasalahan lalu iaitu pelajar tingkatan 1A2. Pelajar ini boleh membaca tetapi tidak lebih 99 berminat untuk meminjam buku di perpustakaan. Jadi berdasarkan analisis yang dijalankan, peminjaman buku di perpustakaan, ikut kelas atau tingkatan dan catatan dalam buku nilam. Ini yang saya buat kajian. Jadi selain itu dalam program silent reading yang dijalankan masih ada 4 hingga 6 pelajar kelas ini yang tidak mempunyai buku nilam. Baik, seterusnya. Kalau kita tengok di sini, fokus kajian saya ialah untuk menarik minat pelajar kelas 1A2 meminjam buku di perpustakaan. Iaitu saya buat pinjaman tu. Saya fokus pada pinjaman buku dan graf. Kerana apa saya fokus pada graf? Kerana graf yang saya biasa buat, kalau nilam saya akan, bila pertengahan tahun dan akhir tahun saya akan buat analisa. Dari situ kita akan tahu bahawa nilam tu berjaya ataupun tidak. Seterusnya, temu bual dengan 3 orang murid dan juga soal selidik dengan murid. Ini fokus kajian yang saya lakukan. Baik, dari segi objektif, saya bagikan kepada 2. Satu, objektif MOA. Saya nak 100% murid 1A2 meminjam buku. Itu yang umum. Menjadi seterusnya, objektif khusus meningkatkan bilangan murid 1A2 yang meminjam buku di perpustakaan. Yang penting di sini ialah membolehkan murid 1A2 bukan saja berminat dan mencatat. Yang pentingnya ialah mencatat buku yang dibaca ke dalam buku nilam. Okey? Seterusnya menjadi kelas contoh peminjam buku terbanyak antara tingkatan 1.
Itu matlamat ataupun objektif yang saya lakukan. Jadi kumpulan sasaran saya, kalau tengok di sini, kumpulan sasaran saya iaitu 1A2 yang mana terdiri daripada 31 orang murid. 19 orang murid Melayu, 9 orang murid India, 3 orang murid Cina yang banyak bercakap. Dan kalau kita tengok di sini, 1A2 ini tidak berminat untuk meminjam buku di perpustakaan dan juga membaca buku. Bagi saya lah, saya sebenarnya dulu pernah cuba buat perpustakaan maya. Maksudnya letak komputer biar dia explore. Tapi masalahnya perpustakaan maya ni, komputer problem kan? Kadang-kadang saya kata agaknya kalau kita letak handset bagus kot. Setiap sudut tu ada handset, explore. Memang ramai agak-agaknya bertindan-tindan yang nak masuk kan? Tapi kenapa? Sebab itu adalah satu cara bagaimana nak menarik minat pelajar. Jadi di sini pelaksanaan kajian saya dari segi tinjauan awal 1A2. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tahun tu tak perlulah saya beritahu. Dalam 1 tahun tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, Januari 4 orang ada yang catat, pinjam dan catat. Februari 12, Mac 13, April 6, Mei 3, Jun langsung tak ada. Mungkin situasi masa tu pesa kot. Lepas tu Julai 4, Ogos 1, September 5. Inilah dia menyebabkan kadang-kadang saya sedih. Saya memang suka buat analisa jadual graf dari jauh nampak lawa. Dekat, Masya Allah, kosong. Baik, jadi cara yang saya buat mengadakan sesi perbincangan dengan pentadbir dan guru-guru bahasa Melayu yang berkaitan dengan masalah dan kajian yang saya jalankan. Itu yang atas tu kalau siapa kenal Tuan Haji Yaman, lepas tu dengan pentadbir sekolah saya, dengan KP saya, dan kami bincang sebenarnya masalah yang berkaitan dengan nilai tersebut. Dan juga berdasarkan pemerhatian yang saya buat kadang-kadang saya rasa saya syok sendiri. Saya buat pameran buku, gah bergaya, buat keceriaan bukan main. Tapi pelajar hanya melihat je. Dia pandang aja dari jauh, tak ada respon pun. Dia duduk kat tepi, dia borak. Kalau kita tengok dekat sini, sama ada Cina, Melayu, Inggeris, semua sama. Sebab dia pandang, dia tengok. Yang paling bestnya kalau ada buku kartun, nanti yang balik. Okay, dan yang ini dia. Situasi dalam perpustakaan. Bising. Seterusnya, pelaksanaan kajian. Bila dah tahu masalah, saya buat pelaksanaan tu. Sebahagian daripada murid, ni saya beritahu dia kenapa nak perlu buat kajian dan sebagainya. Ada hadiah dan sebagainya. So, mereka pun buat. Mereka, sebelum tu kita tengok mereka berbual. Dah mula sikit-sikit. Lepas tu, murid 1A ni membaca buku. Kenapa atas lantai ni? Yang ni sampai berbaring-baring. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Pelajar yang saya buat kajian, mereka sanggup. Sebab mereka nak hadiah. Matlamatnya, macam tadi ada kawan saya cakap apa? Hadiah basikal Pixie. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah buat hadiah basikal. Saya usaha cari. 1 tahun tak ada pemenang. 2 tahun pun tak ada. Sampai pancit basikal tu. Ini dia. Kajian soal selidik yang saya buat kita dapati ialah terdapatnya penambahan dari segi pembacaan mereka. Maksudnya kita paksa-paksa, kita kata hadiah, ada hadiah, akhirnya tercapailah saya punya objektif tu. Baik, seterusnya. Kalau kita tengok lagi dari segi sesi temu buat dengan pelajar. Saya tanya, apa perasaan anda sebelum program ini dijalankan? Saya tak berminat untuk pinjam buku dan membaca buku. Apatah lagi untuk mencatat dalam buku nilam. Bagaimana dengan program silent reading? Masanya terlalu singkat sebab kami buat di dataran perhimpunan dan tak sempat untuk mencatat. Lepas tu saya tanya lagi, bagaimana perasaan anda apabila mengikuti program ini? Seronok. Kenapa? Ada masa khas untuk baca buku dan yang penting dapat hadiah. Selepas ini ingin terus membaca atau tidak? Nak. Kenapa? Saya boleh tahu banyak perkara dan perkataan baru, juga saya banyak tahu. Ini dia sesi temu bual yang saya buat. Baik, ini dia analisis yang saya buat sebelum kajian secara keseluruhan
Dan juga selepas kajian, PP ni adalah dia punya saya tak letak nama pelajar, itu sebagai dia punya responden saya tu. Dan kebanyakannya 100% meningkat. Okey, ini yang saya buat simple tetapi objektifnya ya. Dan ini secara graf saya buat. Okey. Jadi yang kuning tu yang asalnya, yang merah tu majoriti menunjukkan peningkatan dalam program membaca dan mencatat dalam buku nilam. Okey. Seterusnya, penilaian dan refleksi kendiri selepas pelaksanaan kajian. Dari segi pihak pentadbir, kebanyakan pentadbir bekerjasama dengan guru nilam, diubah suai. Dia pindah jadual waktu untuk program nilam. Dari segi guru mata pelajaran pula baru tahu macam mana nak menjalankan program nilam dan membawa pelajar ke perpustakaan untuk membaca buku. Dan dari sudut pelajar itu sendiri, mereka berminat untuk meminjam buku dan membuat catatan bacaan dalam buku nilam yang semakin bertambah. Dan yang akhir sekali bagi diri saya, memanglah saya berasa gembira kerana objektif kajian saya tercapai. Baik, cadangan untuk kajian seterusnya adalah dicadangkan agar kajian ini dapat dilaksanakan pada murid-murid kelas lain, terutamanya kelas-kelas hujung pada tahun-tahun yang akan datang. Ini kerana jika tidak melakukan sebarang tindakan, sudah pasti apabila membuat analisis pinjaman, graf pinjaman akan sentiasa rendah. Dan saya nak saya buat untuk saya. Lepas tu saya akan beritahu pada guru, kajian seperti ini hendaklah dijalankan kepada kelas-kelas yang mereka jalankan. Okey, akhir sekali ucapan terima kasih saya kepada Encik Abu bin Salihin dan juga Tuan Haji Khalid. Seterusnya fasilitator saya Puan Rosli binti Adum dan juga Puan Salbah binti Nika. Okey, itu saja.